Baik, mari kita teruskan dengan contoh 12. Dalam satu projek membina bangsal basikal murid di sebuah sekolah, nisbah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah, syarikat buku dan PIBG ialah 2:6:5. Jika PIBG menderma sebanyak 900, berapakah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin? Okey, soalan kita dah dapat. Berapakah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah dan syarikat buku? Okey, sekarang ni cerita dia mudah. Dia nak buat bangsal basikal, ada 3 pihak yang telah menyumbang, yang menderma. Okey, kita tangkap siapa dia, iaitu pengusaha kantin, kita wakilkan sebagai K, syarikat buku, okay, kita wakilkan sebagai S, dan PIBG sekolah sendiri kita wakilkan sebagai P. Okay. So bentuk sumbangan ketiga-tiga pihak ini kita wakilkan sebagai K kepada S kepada P. Okay, ingat pihak kantin, pihak kantin, pihak syarikat buku dengan pihak BG. Okay, di mana bahagian sumbangan mereka ini adalah dalam bentuk 2:6:5. Baik, kita dah keluarkan maklumat yang pertama. Next, maklumat yang kedua pula yang kita ada, syarikat buku. Okey, maklumat kedua. Jika PIBG menderma sebanyak 900. Okey, P ni tadi. Okey, dia derma sebanyak 900. P derma 900. Okey, ni maklumat kedua. Okey, so soalannya adalah berapakah pula wang yang didermakan oleh pengusaha kantin dengan syarikat buku S. Okey. Okey, kita keluarkan cantik-cantik begini. Okey. Okey, lepas tu kita boleh ringkaskan. Okey. Sumbangan yang diberikan oleh kantin, syarikat buku dan PIBG adalah sebanyak 2:6:5. Okey. Dan kita dah tahu dah nilai sumbangan oleh oleh PIBG. Okay, so sekarang ni yang kita tak tahu adalah S dan K. Okay, so kita boleh buat juga bentuk nisbah kedua, iaitu K nisbah S nisbah P sama dengan, okay, kita tak tahu kan berapa yang disumbangkan oleh kantin, kita andaikan sebagai X. Okay, next, kita belum tahu kan berapa yang disumbangkan oleh syarikat buku, kita andaikan sebagai Y. Dan kita dah tahu berapa sumbangan yang telah diberi oleh PIBG, iaitu sebanyak RM900. Okey. Okey, so di sini perhatikan nisbah yang pertama dinyatakan dalam bentuk bahagian. Pelajar kena jelas. Okey, manakala nisbah yang kedua dinyatakan dalam bentuk nilai atau kuantiti. Okey, so dekat sini kita tahu kita boleh dapat maklumat daripada PIBG, di mana PIBG ni sumbangannya 5 bahagian. Dan 5 bahagian ini mewakili nilai 900. Okey, so kita keluar sekejap cerita pasal PIBG. Okey, PIBG. Okey, so sekarang ni untuk PIBG dia dah sumbangkan 5 bahagian, di mana 5 bahagian ni nilai dia bersamaan dengan 900. Ceritanya sekarang ni kita kenalah cari nilai bagi satu bahagian. Maka untuk dapatkan nilai bagi satu bahagian, so kita perlulah bahagikan 900 dengan 5. Okey, dan kita akan dapat RM180. Jadi ni adalah nilai bagi satu bahagian nisbah. Jelas? Okey. So senang cerita macam ni. Dengan maklumat yang ada pada PIBG ni, kita boleh tentukan berapakah sumbangan oleh kantin dan pihak syarikat buku. Okey. Now, kita dah tahu dalam nisbah, dalam bentuk nisbah bahagian ni, satu bahagian mewakili 180. Okey, sekarang kita tengok kita tengok kantin. Okey, kantin telah menyumbangkan sebanyak 2 bahagian. Okey. Kantin sama dengan 2 bahagian. Okey. Satu bahagian tadi kita dah tahu kan berapa nilai dia? 180. So ingat balik. Ini kaedah apa kita panggil ni? Kaedah unitary.
Okay, so untuk kantin kita boleh cari 2 darab 180, maka kita akan dapat 360. So inilah sumbangan yang diberikan oleh kantin. Next, kita cari pula nilai sumbangan oleh syarikat buku. Okay, S. Okay, syarikat tadi dia telah menyumbang dalam bentuk 6 bahagian. Okay, dia telah menyumbangkan sebanyak 6 bahagian, di mana satu bahagian mewakili 180. So kita boleh cari 6 darab 180, kita akan dapat RM 9, kita akan dapat 1080. Okay, so kita rujuk balik soalan, berapakah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah dan syarikat buku? So dapat tak kat sini? Dapat. So kita boleh kata dengan menggunakan kaedah unitary, kita boleh tentukan berapakah sumbangan yang telah diberikan oleh kantin dan syarikat buku.